محمد يا رسول الله. Baik, jumpa lagi kita dalam sesi review buku. Hari ini kita akan tengok buku yang bertajuk Ensiklopedia Perang Rasulullah. Ensiklopedia Perang Rasulullah, terbitan daripada Telaga Biru yang banyak menghasilkan buku-buku yang bermutu. Antaranya buku ni, Kenali Rasulullah Kita. Dan bagi saya, Telaga Biru telah melakukan banyak perkara yang memberi faedah dan manfaat pada kita rakyat Malaysia khususnya. Dan saya percaya buku ni kalau boleh pergi dalam bahasa Inggeris mungkin boleh keluar negara, dan sebab bagi saya dia amat bernilai bagi kita. Sesuai dengan buku ni yang dia bagi moto dia, Sirah Interaktif Autentik Contemporary. Itu 3 kesimpulan yang saya boleh bagi sebelum kita pergi masuk ke dalam. Dia punya kesimpulan dulu datang. Okey, terlebih dahulu kenapa perlu kita ada buku ni, Ensiklopedia Perang Rasulullah ni? Okey, sebabnya selain daripada sejarah sirah yang kita belajar dekat sekolah, selain daripada dia punya subjek yang ada dekat sekolah agama ataupun dekat sekolah kebangsaan ataupun menengah, sebenarnya kita sebagai untuk orang Islam khususnya, dia memang dituntut untuk membaca sirah berkenaan perang ni. Sebab satu petikan yang saya ambil daripada kitab Tarbiyatul Aulad karangan Dr. Abdullah Nasih Ulwan, ni kitab Tarbiyatul Aulad, ada dia bersih bahasa Melayu dia dalam satu petikan saya ambil dalam tarbiyah dari segi jasmani. Saya suka ambil daripada sini. Dia cakap apa tuan? Mempelajari anak, mengajar anak mengenai peperangan Rasulullah dan mawaqif dan juga pendirian as-salaf, mengenai mengajar anak tentang akhlak dan juga perilaku Rasulullah semasa berkaitan dengan perang. Ada disebut oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, yang mana dia kata, kami mengajar anak-anak kami peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana kami mengajar anak-anak kami surah di dalam Al-Quran. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita tak mahu anak-anak kita yang pada masa akan datang akan melihat peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hanya sekadar dari segi fakta, sekadar daripada menang, kalah, casualties. Tapi kita akan perlu lihat lebih jauh lagi tentang apakah misi dakwah sebenarnya. Adakah peperangan adalah semata-mata disebabkan oleh nak memperluaskan kuasa, dan kenapa setengah orang menyatakan bahawa Islam itu disebarkan daripada mata pedang. So, baca buku ni, Ensiklopedia Perang Rasulullah. Okey, kita terus pergi pada buku. Okey, yang pertama, buku ni bagi saya standing lah dengan terbitan-terbitan negara barat. Contoh saya suka ambil buku yang lain-lain. Contoh buku yang saya ada, Warrior, Sacrifice and Honor. Ini adalah terbitan daripada Templar Publishing. Ni yang barat ni. Okay. Buku ni saya suka sebab dulu saya pernah tengok buku ni dekat library masa sekolah dulu. Dia lengkap, fakta bertulis apa semua. Semua dia ada. Dan kemudian saya suka beli buku-buku macam ni untuk anak-anak saya supaya mereka tengok tamadun, macam mana mereka bertahan, macam mana mereka meluaskan kuasa, supaya anak kita belajar. Ini adalah 300 Fantastic Facts History. Dan apabila saya lihat buku ini yang telah saya beli dalam 2018, saya dah dapat dia punya penulis punya tanda tangan. Penulis dia ada 2 orang iaitu Ahmad Anan Fadil dan Muhammad Aizuddin Kamaruzzaman. Okey, saya tengok buku ni setanding dengan mutu yang telah diterbitkan daripada Miles Kelly dan juga Templar Publication yang saya tunjukkan tadi. Memang setanding dan bahkan lagi informatif sebab dia menjadikan fakta-fakta yang ada dalam tu mudah difahami. Okey, kita tengok. Saya tak tengok pada kata penerbit, kata pengantar yang dibuat oleh saya bersama Mufti, sekarang dah bekas Mufti lah, Dr. Zulkifli Al-Bakri. Saya terus pergi ke
apa yang menarik tentang buku ni, kenapa tuan-tuan yang ada anak, yang tak ada anak perlu memiliki buku ni. Yang pertama, selain daripada cerita mengenai perang Rasulullah, bukan sebenar-benar yang kita faham ni. Yang faham ni perang pergi tak. Sebenarnya dia ada konsep perang yang lain. Sariyah, ada sebelah Ghuzwah, Sariyah dan juga Ba'as. Sariyah ni perang yang dalam skala kecil, yang rombolan yang dihantar oleh Rasulullah. Dan juga Ghuzwah ni peperangan yang besar, melibatkan casualty yang besar. Dan juga Ba'as pun adalah merupakan utusan. Dan Ba'as ni mungkin boleh jadi seorang saja dalam misi-misi yang telah dihantar oleh Rasulullah. Saya bagi contoh dalam buku ni, saya ambil satu je sebab banyak peperangan ni. Sebab dalam ni dia ada sebanyak 84 perang. 84 perang, banyaknya. Sedangkan yang kita tahu hanya sedikit saja. Mungkin daripada Badar, Uhud, Badar yang kedua, kemudian Mu'tah, Uhud dan macam-macam lagi. Tapi sebenarnya ada banyak lagi. Ya, itu yang kita missing, benda-benda yang missing dekat dalam kita punya buku-buku yang pernah kita baca sebelum ni dan dapat kita jumpa dalam buku ini. Sebab apa? Penulis yang dua orang ni telah mengkaji dalam buku kitab-kitab surah yang lain, kitab-kitab sirah yang lain, dan mereka jumpa dan mereka masukkan dalam buku ni. Okey, saya ambil contoh satu perang saja, iaitu perang yang berlaku pada 3 Hijrah. Encyclopedia ni dia pergi ke arah ikut turutan masa. Ya, daripada even sebelum daripada Rasulullah SAW diutuskan pun dah ada cerita dah, mukadimah dia. Sebenarnya dia in spite of cerita perang, dia sebenarnya cerita sirah Rasulullah sendiri, ya, sirah Rasulullah sendiri. Tapi konten dia banyak ke arah peperangan, kenapa berlaku peperangan, berapa casualties yang berlaku dan bagaimana ending peperangan tersebut. Okey, yang ni saya ceritakan satu persatu ya. Ini cerita perang yang berlaku pada 3 Hijrah. 3 Hijrah. Dan ini adalah merupakan banyak peperangan yang berlaku pada situ pada tahun 3 Hijrah. Selain daripada dia ada perang Bani Sulaim, perang Ghatfan, perang Buhron, Sariyah, Hamra al-Asad dan perang Uhud. Yang kita nak tumpukan hari ini adalah perang Uhud. Hari inilah, untuk kali ini saja. Dia yang pertamanya dia akan bagi timeline pada tahun 3 Hijrah. Sebelum ni dah ada 1, 2 ya. Kemudian dia akan ada literature ataupun dia punya kajian dia, kajian gambar, kajian bergambar. Kemudian dia akan sampai ke satu tempat, dia akan bagi perang Uhud. Dia akan cerita sepanjang tahun ketiga Hijrah tu apa benda yang ada, perang Uhud. Kemudian dia akan bagi gambaran sedikit, dan selain daripada fakta-fakta yang literature, dia akan bagi juga poin-poin penting yang ada dalam peperangan tersebut. Okey. Dan yang paling menarik bagi saya adalah ringkasan daripada literature tadi, adalah mengenai Rajah ni ya tuan-tuan. Kita tengok daripada satu macam mana peperangan ini berlaku, bermula daripada rombongan Rasulullah daripada 1000 orang, nombor 1 bertolak daripada Madinah sampai dekat Uhud ini tinggal 7 orang. Nombor 1 disebabkan oleh keluarnya kelompok munafikun yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia keluar. Ni raja dia tu satu. Nombor 2, Rasulullah meletakkan tentera pemanah sebanyak 50 orang di atas bukit ini. Dan kemudian dan banyak lagi lah, saya nak cerita satu-satu, panjang pula video ni kan. Tapi Rajah ini akan membantu kita mengingati benda yang kita dah baca sebelum ni, fakta literasi yang telah dibawakan dan disimpulkan dekat dalam ni. Okey, dan nombor-nombor. Dan kemudian satu benda yang kita tak tahu ya, saya yang tak tahu, saya tak banyak membaca. Dalam cerita perang Uhud ini tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, rupa-rupanya selepas perang berkecamuk,
yang menghentikan peperangan itu sendiri adalah sebenarnya Abu Sufyan. Abu Sufyan yang isytiharkan perang itu tamat dengan bagi tahu kepada Rasulullah bahawa tahun depan kita jumpa lagi untuk Badar, dekat Badar. Dia yang stopkan peperangan tersebut. Dia cakap macam tu sambil tentera-tentera musyrikin tu patah balik. Sebab ada pendapat menyatakan bahawa dalam perang Uhud ini Rasulullah kalah. Tidak, sebenarnya tidak kalah. Sebab yang menghentikannya itu adalah musyrikin Quraisy. Dan kemudian mereka patah balik ke Mekah dan dikejar pula oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Yang mana kita tahu dalam peperangan Uhud, Rasulullah telah cedera banyak, daripada topi besinya pecah, masuk mencucuk ke geraham. Dan benda-benda tersebut, saya pernah pengetahuan saya sekat tu saja. Saya tak tahu yang sebenarnya tentera Rasulullah pergi serang balik. Ya tuan-tuan, istimewanya buku ini dia banyak menerangkan benda yang kita tak tahu. Sebab apa? Kajian yang dibuat oleh penulis-penulis Telaga Biru ini meliputi buku-buku sejarah, sunat, kitab-kitab hadis, dan juga tafsir-tafsir Al-Quran. Dan satu yang istimewa bagi saya selain daripada itu adalah mengenai ayat peristiwa. Ni ayat peristiwa. Ayat peristiwa itu dia datangkan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan peperangan tersebut. Dia daripada kita nak semak Al-Quran sepanjang-panjangnya, dan telah dipermudahkan dalam ni. Sebab setiap peperangan tu mungkin ada yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Okey, itu saja. Cerita pasal Uhud panjang sebenarnya, tapi saya kupas ini, peperangan ini saja. Manakala banyak lagi peperangan lain tuan-tuan, yang penuh dengan gambarnya, faktanya. Dan apa yang menarik bagi saya adalah di bahagian hujung kitab ini, buku ini, dia ada menceritakan tentang beberapa perkara yang kita boleh ambil simpulkan daripada sepanjang-panjang peperangan Rasulullah sejak Rasulullah berhijrah ke Madinah. Kesimpulan-kesimpulan dia. Ya, contohnya saya ambil di sini. Perang bukan pendekatan dakwah. Untuk kita yang minded kita telah dikelirukan oleh penulis-penulis barat bahawa Rasulullah ni kaki perang, kaki tumpah darah, itu sebabnya berlakulah terorisme di dalam dunia Islam sehingga menimbulkan Islamofobia. Tapi kalau kita tengok balik buku ni, kalaulah buku ni diterjemahkan dalam bahasa Inggeris dan disebarkan ke dunia barat, dan saya rasa mungkin ada usaha tu kot oleh Telaga Biru, oleh Dr. Zahazan, fasa dakwah Rasulullah bukan bermula dengan peperangan. Ia bermula dengan dakwah secara sir, dakwah secara jaharun, dakwah secara besar-besaran. Dan fasa keempat daripada dakwah itu barulah peperangan. Dan peperangan itu pun dibuat bukan disebabkan kita nak conquer, tapi kita nak menyebarkan Islam, kita dakwah Islam, dan Islam itu dicabar dan ditentang. Tengok perang Badar, tengok perang Uhud, tengok perang Ahzab, dan perang-perang lain yang ada tu. Tengok, baca buku ni dan kita akan faham kenapa sebenarnya peperangan ni asalnya untuk defensif sahaja. Ya, itu asalnya. Kemudian apabila Isa diancam, sebab apa? Dalam sepanjang selepas Rasulullah menerima wahyu, Rasulullah menerima tekanan, umat Islam disiksa, umat Islam diboikot, umat Islam diancam dengan nyawa, diancam peperangan. Jadi tindakan berperang itu adalah merupakan solusi terakhir yang Rasulullah terpaksa lakukan apabila mendapat kuasa, mendapat sokongan. Ya, mendapat sokongan. Okey, kemudian dicerita lagi tentang penyusunan tentera ini, organisasi ketenteraan Rasul, yang mana kalau dalam bab berkawat, kalau dalam ATM, dalam mana-mana pasukan beruniform, dia akan ada berbarisan, kawat, apa semua. Rasulullah pun ada juga dulu. Dalam satu riwayat saya ceritakan. Begitu juga penyusunan tentera di medan perang. Begitu juga berlaku pada Sa'ad bin Ghaziyah dalam peperangan Badar ketika baginda sedang memeriksa saf pasukan Islam. Tiba Sa'ad berdiri terkeluar daripada saf. Kejadian ini dilihat oleh Nabi dan baginda mendekatinya. Dengan batang panah yang ada di tangannya, baginda mencucuk perut Sa'ad supaya dia berdiri lurus di dalam saf. Bukan cucuk macam tu, dia macam duduk dalam barisan, gitu. Bukan satu hadis saja, ada hadis lain lagi sebenarnya. Rasulullah
kata yang mana berbaris tu masa nak perang, sebab kita ingat sekarang je zaman yang ada berkawat, ada kawat hormat apa semua, berdiri, ada kawat pemeriksaan apa semua. Punya zaman Rasulullah pun lagi dah buat dah, ya. Sebab saya menarik dalam buku ni, dia mendapat kata pengantar daripada Kagat, ya, daripada pegawai Kagat yang mungkin terlibat sama dengan dalam pembikinan buku ni, dan juga Major Jeneral Datuk Haji Kamaruddin bin Haji Mamat, Ketua Pengarah Kagat Kementerian Pertahanan Malaysia, Kor Agama Angkatan Tentera. Jadi benda ni selain daripada kelengkapan moden, selain daripada kesediaan kita, bagi saya anggota-anggota ATM, angkatan tentera, tak kira lah darat, udara, laut ke, patut ada dan faham konsep peperangan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian struktur tugasan tentera, persediaan dan persiapan ketenteraan. Tahukah anda bahawa Rasulullah telah menghantar 2 sahabat untuk pergi belajar bagaimana kelengkapan tentera Rom itu dibuat. Antaranya penggunaan dababah, macam kata kebal. Dia ada gambar dababah kat sini, tapi susah nak carilah. Nanti tuan-tuan beli tengoklah sendiri. Dan juga manjanik. Manjanik tu kalau tuan-tuan tengok Lord of the Ring tu, yang yang benda baling batu plastik besar tu. Gitu. Kemudian dababah tu yang dia bawa pergi dekat kota dan dipecahkan daripada menggunakan kayu yang besar dalam tu. Macam tuan-tuan mesti tengok adalah movie. Benda tu dah ada pada zaman Rasulullah. Rasulullah hantar sahabat-sahabat pergi belajar untuk nak buat benda tu. So dalam ni juga diceritakan bagaimana telah diperuntukkan beberapa hal daripada rampasan perang itu untuk melengkapkan anggota tentera dengan senjata dan kuda-kuda, dan juga bantuan daripada makhluk Allah yang lain dalam peperangan Badar. Contohnya ada malaikat yang membantu. Mungkin kita tak boleh mengharapkan bantuan daripada malaikat sepenuhnya. Kita kena berusaha jugalah. Tak bolehlah kita pergi perang dengan kata okey malaikat akan bantu kita. Kita relax aje lah, tak. Ya. Rasulullah SAW dia tak macam tu. Cuma Rasulullah minta bantuan daripada Allah supaya Allah Ta'ala berikan bantuan, sebab orang Islam pada masa itu sangat sedikit. Dan bantuan daripada Allah Ta'ala itu datang dalam bentuk mungkin dalam bentuk kekuatan alam, force of nature. Mungkin akan datang dalam bentuk malaikat yang turun, mungkin akan datang bentuk dalam hujan lebat. Jadi saya ambil satu daripada hadis riwayat Muslim. Allah mengutus Jibril dan Mikail untuk berperang bersama Nabi dalam peperangan Uhud. Riwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, aku melihat 2 orang lelaki, satu di kanan Rasulullah dan satu di kirinya, kedua-dua berpakaian putih. Aku tidak pernah melihat mereka sebelum ini dan sesudah itu. Beliau maksudkan iaitu malaikat Jibril dan juga Mikail. Ada kod rahsia dan terlalu banyaklah kalau kita nak tengok buku ni. Kalaulah masa saya beli tahun 2018 kemarin, harga dia dalam Semenanjung Malaysia RM89. RM89. Ya, RM89. Tengok ke belakang ni. Dan paling penting, banyak perkara yang boleh kita terokai, sebab dalam buku ni juga ada disediakan yang kata sebut pasal interaktif tu, sebab dia ada sediakan kod untuk kita boleh browse dia punya maklumat dengan handphone kita. Ya, dia ada sediakan kod imbas kod macam dalam ni, untuk kita boleh tengok pergi lebih jauh lagi maklumat yang disediakan dalam Maya. Dan juga untuk yang pertama ni, dia ada bagi sekali dengan CD yang saya tak tengok sebab zaman tahun 2022 ni tak jumpa lagi dah tempat pemain CD ni. Kalau dijual pun susah nak dapat lah. Ya. Jadi tuan-tuan, dapatkan buku ni bagi saya amat berharga, dan juga belilah. Kalau tuan-tuan tak sempat baca, mungkin anak tuan-tuan sempat baca. Sebab apa? Dasarkan hadis daripada Sa'ad bin Abi Waqqas dalam kitab ni menganjurkan untuk kita ceritakan pada anak kita tentang perang Rasulullah. Jangan mereka lebih kenal pada Sun Tzu,
Machiavelli, Napoleon Bonaparte, Hitler, lebih dahulu daripada mereka kenal dengan Rasulullah sebagai pemimpin agung, sebagai orang Islam, kita kena tahu kepribadian Rasulullah, fakta-fakta tentang Rasulullah berbanding dengan yang lain. Jadi sampai di sini saja. Terima kasih kerana berperhatian. Assalamualaikum.